Dan mendakwa mereka itu menurut pada Imam Ahmad Hanbali. Dia dakwa dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kami bukan Wahabi, kami ikut mazhab Hanbali. Oh konon. Tak. Mereka mendakwa ikut mazhab Imam Hanbali dengan jalan bohong. Kalau bunyi slang dengan jalan bohong. Bohong ni mana? Bohong lah. Tu dia eja pun bohong ni. Bohong. Dia eja bohong. Kita aja bohong. Nah, jalan bohong dia ni. Memang bohong pun. Dia orang tak ikut Hanbali ya. Dia orang imam-imam mazhab ni kalau sebut pun letak di mulut untuk lapik cakap seolah-olah mereka ada mazhab. Tapi tak. Pasal mereka kutuk mazhab, bahkan mereka sendiri mendakwa kami tak ada mazhab. Kami ikut pendapat berdasarkan Quran hadis, ada nafs, tak ada dalil. Bunyi hebat. Saya ngaji Tok Guru guna bahasa Bapak Wahabi ni, dia kata macam ayam jantan duk kokok kuat tapi ekor paling taik. Wahabi ekor dia kan panjang ekor jantan, paling taik. Apa? Kami ikut Quran ni. Paling taik. Tu bahasa dia tu. Bahasa Tok Guru ni. Antara bukti kata dia bohong ni apa? Satu, dia tak ikut pun Ahmad Hanbali. Ahmad Hanbali ni bismillah, nak ambil wuduk tu bismillah wajib, kumur wajib, isap air hidung wajib. Banyak benda-benda yang pada kita sunat mengikut Ahmad bin Hanbali wajib. Hanbali ni. Ya, Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Dia masyhur dengan mazhab ahli hadis. Maksud apa? Hadis ni walaupun dhaif, dia akan pakai. Pasal dia kata kalau dhaif pun masih sabdaan Nabi. Ini Ahmad Hanbali. Wahabi ni hadis dhaif mana pakai? Tu kata bohong dia ni. Kalau Ahmad bin Hanbali, dia kalau antara kaedah dia, pasal dia masyhur dengan mazhab ahli hadis. Maksud apa? Kita mazhab Syafi'i ikut hadis juga, tapi dia ada disiplin antaranya. Kalau hadis-hadis yang dhaif untuk fadail boleh. Tapi untuk jadi usul hakam tak boleh. Tapi kalau Ahmad Hanbali, kalau usul ahkam pun hadis dhaif masih boleh pakai. Bahkan kata dia yang tu hujah kuat. Pasal hadis dhaif ni masalah perawi bukan masalah Rasulullah. Masih sabdaan Nabi walaupun dhaif. Dan dia akan jadi usul dalam kawaid hukum hakam dia. Selagi hadis dhaif itu masih sabdaan Nabi, lagi bagus daripada kita tolak hadis-hadis dhaif. Pasal hadis dhaif masih sabdaan Nabi, bukan perkataan sahabat. Ni. Tu Ahmad Hanbali punya pendapat tu. Kaedah kita belajar dalam mustalah hadis, dalam kaedah-kaedah usul fiqh, ulama kita syarah lama dah kaedah Hanbali ni. Dia orang tak macam tu. Tak macam tu. Bahkan kita selalu duk dengar hadis bunyi dhaif sikit je. Ni hadis dhaif, ni hadis dhaif, ni hadis dhaif. Beramal yang sikit hadis dhaif, hadis dhaif. Ahmad Hanbali macam mana? Usul dia, antara usul dia hadis dhaif. Hadis sahih apa memanglah usul Ahmad Hanbali. Antara usul dia ialah hadis dhaif. Boleh, faham? Itu dia kata nama je ikut Hanbali tapi bohong di mana? Bunyi bohong. Bohong tu. Yang tu tang hadis dhaif Ahmad Hanbali pula kalau tengok mazhab dia. Dia ni kalau dalam bab fiqh dia, ahkam hukum ahkam dia kalau orang yang dihukumkan sesat sekalipun, selagi tak jadi murtad, dia masih hukum orang sesat tu muslim. Payah sangat dia nak hukum puak-puak yang nama sesat untuk jadi kafir, melainkan soreh-sorehnya. Tu ayat dia. Soreh-sorehnya orang tu jadi kufur, jadi murtad, baru dia hukum murtad, baru sembahyang dia takkan ikut orang tu jadi imam. Untuk orang tu jadi imam tak boleh. Ini Ahmad Hanbali. Satu kalau katalah, kalau ikut kisah Ahmad bin Hanbal, saya tak ingat sama ada kisah dia sendiri ataupun antara pengikut mengikut dia. Rasanya Ahmad bin Hanbal sendiri. Lepas zaman dia ni dah muncullah zaman Syiah kuat. Di zaman Mu'tazilah ada, Syiah pun kuat. Zaman dia tu ada ketika yang dia berkelahi dengan pembuat Syiah ni. Berhujah dengan pembuat Syiah. Tapi Syiah tu Syiah zaman tu lah, bukan Syiah zaman lah ni. Memang jadi pasik gila punya, dok maki sahabat gini. Tapi apa yang Syiah zaman dia tu taklah sampai tahap boleh jadi murtad lagi. Bila kelahi, pergi kelahi pula kat masjid tempat Syiah tu. Tempat Syiah ni saya sebut Syiah zaman Ahmad bin Hanbal, yang sebut dalam kitab kisah Ahmad bin Hanbal ni pernah kelahi dengan Syiah tu. Lepas tu bila sembahyang Syiah tu jadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal ikut. Dia tak mudah nak syirikkan orang, nak kufurkan orang. Muhammad bin Abdul Wahab ni macam mana? Syirik bid'ah, kufur. Syirik bid'ah, kufur. Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Bayang tengok Syiah tu. Syiah zaman dia lah, dengar elok. Syiah zaman dia hanya setakat maki sahabat, tak jadi macam mana yang zaman kita sekarang ni. Sampai imam ni baksum lah, apalah macam-macam bala. Faham yang salah, yang sesat. Boleh jatuh agama. Dia imam Syiah yang zaman dia tu masih dia ikut, walaupun kalau ikut dia kali-kali dia balah. Sesat memang ada sesat dah. Pasal maki sahabat, Rasulullah kata wala tasubbu ashabi. Jangan maki sahabat aku, pasik gila dah. Tapi dia masih ikut. Pasal apa? Masih Islam ni. Selagi tak soreh murtad kufur daripada ajaran Islam, dia masih berimamkan orang tu kalau jadi imam dalam sembahyang Jumaat. Itu siapa? Ahmad Hanbali.
Muhammad bin Wahabi ni dia dakwah dia amali. Amali apa? Syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah, kufur. Syirik bid'ah, lagi apa? Syirik bid'ah, khurafat. Syirik bid'ah, khurafat. Syirik bid'ah, khurafat. Bid'ah, 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 bid'ah. Hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif. Kita dengar tu. Kata ikut Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni cermat sampai teratur. Right. Tu bahung tu. Dia jalan bahung dan menutupkan diri. Nampak ada mazhab lah. Dia ni Hanbali. Hanbali apa? Bagali pun tak macam tu. Mupi pasal itu. Dan Imam Ahmad tidak berjalan seperti bawakan dia itu. Imam Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Itu antaranya. Sebut dalam kitab-kitab. Kalau kisah Ahmad bin Hanbal ni cermat dia macam mana. Imam Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Itu yang antaranya saya sebut usul hadis tu sendiri. Hadis dhaif pada dia adalah usul. Untuk Ahmad bin Hanbal. Tu masyhur dengan sekali lagi sebut. Ahmad bin Hanbal masyhur dengan mazhab ahli hadis. Bukan mazhab lain tak ahli hadis. Bukan. Pasal disiplin ulama mujtahid masing-masing dia ada disiplin mereka masing-masing. Antara disiplin Ahmad bin Hanbal, hadis walaupun dhaif itu adalah jadi hujah usul dalam kaedah dia. Nak ahkam ni jadi usul walaupun hadis dhaif. Boleh? Saya sebut apa ni? Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, hadis dhaif dia tak jadi usul. Dia hanya ada dalam fadail amal. Fadail amal muafakat semua ulama-ulama kita yang mujtahidin mengatakan untuk cerita fadilat sah cerita selagi dia masih hadis Nabi SAW walaupun martabat dia dhaif. Dhaif ni terjemah lemah. Lemah ni maksudnya bukan hadis Nabi. Dia hadis Nabi lah. Dhaif tu disebabkan perawi itu yang bermasalah. Ada yang fasik, ada yang berlupa, ada yang tak ikut lafaz dia macam mana. Hadis-hadis perawi yang lain yang sahih, yang siqah, yang sahih, yang ingat kuat ingatan, yang ni ingatan dia kurang, dia ni fasik, dia ni pelupa, ada ilah qadihah. Ada sebab-sebab yang menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Hadis dhaif tu bukan menafikan yang tu hadis Nabi. Dia hadis Nabi dengan yakin, tak ada sebarang keraguan. Hadis Nabi. Cuma jadi dhaif tu disebabkan disiplin untuk penamaan hasan dan sahih tu tak cukup. Masih hadis Nabi. Itu usul dalam mazhab Hanbali. Maksudnya hadis dhaif jadi usul kaedah dia. Kita bismillah sunat ambil wuduk. Dia wajib. Berkumur kita sunat, dia wajib. Pasal apa? Kita kata sunat tu pasal hadis yang ataupun dilalah daripada hadis Nabi memang berkumur Nabi ni, tapi untuk menunjukkan kata berkumur tu wajib tak kuat. Pasal ada ketika Rasulullah tak berkumur. Ada ketika Rasulullah tak menghisap air ke hidung. Ada ketika tu yang menyebabkan hukum hakam tak jadi wajib. Itu kaedah kita mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hanbal kata dia, selagi ada hadis Nabi datang, Nabi berwuduk macam tu, pada dia wajib. Daripada kita tinggalkan benda yang memang ada Rasulullah buat, walaupun ada ketika dia tak buat, lebih baik memang kita buat daripada ada benda yang dia tak buat. Yang kita tinggalkan untuk buat. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Lepas tu kalau ikut dalam kaedah Ahmad Ahmadi, dia tak ada kaedah macam Wahabi duk ajar tu. Apa dia? Kalau hari Jumaat, pagi Jumaat, kena tinggalkan ketik. Ada hari yang kita tak buat sujud sajadah pasal takut nanti orang faham wajib. Tak ada? Ahmad bin Hanbal ni, kaedah dia. Benda yang kaedah kita sunat pun, mazhab dia wajib. Pasal apa? Selagi ada Rasulullah buat, walaupun bukan buat setiap kali, pada dia wajib. Pasal apa? Ada sabit amalan Nabi. Walaupun dengan bismillah, walaupun isap air ke hidung tadi, kaedah dia apa Nabi buat jangan tinggal. Walaupun pada orang lain sunat, pada dia wajib. Pasal dia mazhab ahli hadis. Dijaga hadis sampai tahap tu. Jangan tinggal. Walaupun Rasulullah hanya buat hanya beberapa ketika, jangan tinggal. Pasal apa? Dia begitu taksub dengan hadis Nabi ni. Itu bahasa taksub tu. Buat Wahabi macam mana? Baca surah sajadah pun jangan baca setiap minggu. Kena ada tinggal juga supaya jangan jadi wajib. Kaedah siapa saya tak tahu. Kaedah Syafi'i bukan. Kaedah Ahmad Hanbali bukan. Kaedah Wahabi lah. Kaedah apa ni? Hadis dhaif tak pakai. Kaedah siapa? Ahmad Hanbali bukan. Kaedah Syafi'i bukan. Tapi Ahmad Hanbali radhiyallahu taala anhum rahmatullah alaihim ajmain. Bukan. Bukan kaedah ulama mujtahidin kita. Kaedah apa? Kaedah Wahabi lah. Itu sesat tu, sesat menyesatkan tu.